Assalamualaikum kelas. Hari ni kita akan sambung topik kita yang minggu lepas iaitu bab 5 bulatan. Sebelum kita masuk kepada bahagian 5.3, kita akan imbas kembali apa yang telah kita belajar pada minggu lepas. Yang pertama, kita belajar mengenai bahagian bulatan. Bulatan mempunyai 8 bahagian. Yang pertama adalah perentas dan yang kedua adalah diameter. Yang ketiga adalah jejari dan yang keempat adalah pusat. Yang kelima adalah lilitan yang merupakan perimeter kepada bulatan. Seterusnya adalah lengkok di mana kita ada dua lengkok iaitu lengkok major. Ini adalah lengkok major dan ini adalah lengkok minor. Seterusnya adalah sektor iaitu ini adalah merupakan sektor minor dan ini adalah merupakan sektor major. Seterusnya kita ada tembereng di mana tembereng juga mempunyai dua iaitu tembereng minor dan juga tembereng major. Ini adalah merupakan tembereng minor dan ini juga adalah merupakan tembereng major. Yang kedua kita belajar mengenai perentas. Yang pertama, jejari yang berserenjang dengan perentas membahagi dua sama perentas itu dan begitu juga sebaliknya. Maka AE adalah sama dengan BE. Ini adalah AE dan ini adalah BE. Dia punya panjang sama. Yang seterusnya, dua perentas yang sama panjang adalah sama jarak dari pusat bulatan dan begitu juga sebaliknya. Dua perentas yang sama panjang, yang ini dengan yang ini adalah sama jarak daripada pusat bulatan. Maka jarak dia yang ini adalah sama. Yang ketiga, perentas yang sama panjang menghasilkan lengkok yang sama panjang. Dan begitu juga sebaliknya. Lengkok AB sama dengan lengkok CD. Apabila perentas ini sama panjang dengan perentas ini, maka lengkok yang dihasilkan juga adalah sama panjang. Seterusnya adalah hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran kita adalah untuk menentukan hubungan antara lilitan dengan diameter bulatan. Dan seterusnya mentakrifkan pi serta menerbitkan rumus lilitan bulatan dengan betul. Yang kedua, menerbitkan rumus luas bulatan dengan tepat. Yang ketiga adalah untuk menentukan lilitan, luas bulatan, panjang lengkok, luas sektor dan ukuran lain yang berkaitan dengan betul. Yang keempat adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan bulatan dengan betul. Seterusnya kita akan masuk pada subtopik kita iaitu 5.3 lilitan dan luas bulatan. 5.3.1 hubungan lilitan bulatan dengan diameter. Lilitan bulatan ialah ukuran sekeliling bagi satu bulatan. Rumus bagi lilitan bulatan ialah yang pertama adalah lilitan bahagi dengan diameter akan bersamaan dengan pi. Yang kedua, lilitan bersamaan dengan pi darab dengan diameter dan kita juga bertulis sebagai pi d. Yang ketiga, lilitan bersamaan dengan pi darab dengan 2 darab dengan jejari. Dan kita boleh tulis dia sebagai 2 pi j. Pi ini akan diwakilkan dengan 22 bahagi 7 atau bersamaan dengan 3.142. Seterusnya adalah 5.3.2 iaitu rumus luas bulatan. Rumus bagi luas bulatan ialah bersamaan dengan pi j kuasa 2 di mana pi adalah bersamaan dengan 22 bahagi 7 atau 3.142. Contohnya, hitung luas bulatan yang mempunyai jejari bersamaan dengan 14 cm. Kita punya rumus adalah pi j kuasa 2 di mana pi adalah bersamaan dengan 22 bahagi 7 dan j adalah 14. Jadi, kita masukkan dalam rumus 22 bahagi 7 darab 14 kuasa 2 dan kita masukkan dalam kalkulator kita dan kita akan dapat 616 cm persegi. Jadi, luas bulatan adalah bersamaan dengan 616 cm persegi. Seterusnya adalah 5.3.3 iaitu lilitan, luas bulatan, panjang lengkok dan luas sektor. Yang pertama adalah untuk menentukan lilitan bulatan. Contohnya, hitung lilitan sebuah bulatan jika diameter adalah bersamaan dengan 14 cm dan guna pi bersamaan dengan 22/7. Apabila dia ada lilitan dan juga diameter, kita akan guna formula
pi D. Okey. Okey, lilitan adalah bersamaan dengan pi D. Pi adalah 22 bahagi 7 dan D adalah 14. Jadi, kita darabkan 22 bahagi 7 darab 14, kita akan dapat 44 cm. Jadi, lilitan sebuah bulatan adalah bersamaan dengan 44 cm. Okey, seterusnya adalah B. Dia kata hitung lilitan sebuah bulatan jika jejari adalah bersamaan dengan 21.3 cm. Apabila dia minta lilitan dan diberikan jejari, kita mesti guna rumus 2 pi J. Jadi, kita guna rumus yang diberi iaitu lilitan bersamaan dengan 2 pi J. Okey, kita masukkan 2, kita darabkan dengan pi kita adalah bersamaan dengan 3.142 dan kita darabkan dengan jejari kita iaitu 21.3. Okey, kita masukkan dalam kalkulator kita 2 darab 3.142 darab J dan kita akan dapat bersamaan dengan 133.85 cm. Jadi, lilitan bulatan apabila jejari adalah bersamaan dengan 21.3 adalah 133.85 cm. Contoh yang seterusnya, diberi lilitan sebuah bulatan adalah bersamaan dengan 88 cm. Hitung diameter dalam cm bulatan tersebut. Okey, dia bagi lilitan, dia nak kita cari diameter. Jadi, kita akan guna formula pi D. Okey, jadi lilitan bersamaan dengan pi D. Okey, lilitan kita adalah 88 cm. Pi kita adalah 22/7 darabkan dengan D. Okey, disebabkan kita nak cari D, jadi cikgu akan tukar tempat mereka di mana dia akan jadi 22 bahagi 7 darab dengan D. Okey, bersamaan dengan 88. Dan seterusnya kita akan hilangkan 22 bahagi 7, kita nak tinggal D je. Jadi, kita akan darabkan dia dengan 7/22. Kat sini pun kita darab dengan 7/22. Okey, kenapa kita darab dengan 7/22? Sebab 7/22 darab dengan 22/7 dia akan jadi 1. Okey, jadi 1 darab D, kita akan dapat D bersamaan dengan 88. Kita darabkan dengan 7/22, kita akan dapat 28 cm. Jadi, diameter kita adalah bersamaan dengan 28 cm. Okey, seterusnya adalah menentukan luas bulatan. Contohnya, hitung luas bulatan yang mempunyai diameter bersamaan dengan 10 cm. Okey, ingat tak rumus luas apa? Rumus luas adalah bersamaan dengan pi J kuasa 2. Okey, kita tahu pi kita adalah bersamaan dengan 22/7. Macam mana kita nak cari J sedangkan dia bagi diameter? Ingat tak? Diameter adalah bersamaan dengan 2 jejari. Okey, jadi untuk dapat diameter kita mesti bahagikan dengan 2. Dan kita kuasakan dengan 2 sebab J kuasa 2. Jadi jawapan akhir kita adalah bersamaan dengan 78.57 cm persegi. Seterusnya adalah B. Hitung luas bulatan yang mempunyai jejari bersamaan dengan 7 cm. Okey, rumus kita adalah luas bersamaan dengan pi J kuasa 2. Okey, pi kita adalah 22/7. Kita darabkan dengan J. J adalah 7 kuasa 2. Okey, kita masukkan dalam kalkulator kita, kita akan dapat 154 cm persegi. Okey, jadi luas bulatan kita apabila jejari bersamaan dengan 7 cm adalah 154 cm persegi. Di contoh yang seterusnya, diberi luas bulatan adalah bersamaan dengan 616 cm persegi. Hitung jejari dan diameter. Okey, dia bagi kita luas tapi dia suruh kita cari jejari dan diameter. Okey, formula kita adalah bersamaan dengan luas bersamaan dengan pi J kuasa 2. Okey, luas kita adalah 616 cm persegi. Pi kita adalah 22/7. Kita darab dengan J kuasa 2. Okey, untuk mudahkan, cikgu akan tukar tempat dia.
22/7 kita darabkan dengan J kuasa 2 bersamaan dengan 616 cm persegi. Okey, yang pertama kita nak hilangkan 22/7, kita nak tinggal J je kat sini. Okey, jadi kita darabkan dia dengan 7/22. Okey, kat sini pun kita darabkan dengan 7/22. Okey, 7/22 darab dengan 22/7 dia akan jadi 1. Jadi 1 darab J kuasa 2 kita akan dapat J kuasa 2 bersamaan dengan 616 kita darabkan dengan 7/22 kita akan dapat 196. Okey. Disebabkan dekat J ni ada kuasa 2, kita bawa dia ke belah kanan, dia akan jadi punca kuasa 2. Jadi J bersamaan dengan 196 punca kuasa 2. Okey, jadi J bersamaan dengan 14 cm. Okey, jadi jejari kita adalah 14 cm. Okey, macam mana kita nak cari diameter? Okey, diameter, ingat tak kelas? Kalau diameter bersamaan dengan 2 jejari. Jadi, kita mesti darabkan dengan 2. Okey, diameter kita adalah bersamaan dengan 14 cm. Darab dengan 2, kita akan dapat 28 cm. Jadi, jejari kita adalah bersamaan dengan 14 cm dan diameter kita adalah bersamaan dengan 28 cm. Contoh yang seterusnya, diberi luas bulatan adalah bersamaan dengan 75.46 cm persegi. Hitung lilitan bulatan. Okey, sekarang ni dia bagi luas, dia suruh kita cari lilitan. Okey, ingat tak rumus luas apa? Rumus luas adalah bersamaan dengan pi J kuasa 2. Okey, disebabkan kita ada luas, kita ada pi. Kita tak ada jejari. Jadi, kita nak cari jejari. Okey, jadi kita akan tulis pi J kuasa 2 bersamaan dengan luas adalah 75.46 cm persegi. Okey, pi kita adalah 22/7. Kita darabkan dengan J kuasa 2 bersamaan dengan 75.46. Okey, sekarang ni kita nak tinggal J je yang dekat belah kiri. Jadi, kita darabkan dengan 7/22. Okey, jadi belah kanan pun kita akan darab dengan 7/22. Okey, jadi 7/22 darab dengan 22/7 kita akan dapat 1. Jadi, 1 darab J kuasa 2. Kita akan dapat J kuasa 2 bersamaan dengan 75.46 kita darabkan dengan 7/22 kita akan dapat 24.01. Okey, disebabkan dia J kuasa 2 jadi kita akan bawa kuasa 2 ke belah kanan, dia akan jadi punca kuasa 2. Jadi J bersamaan dengan 24.01 punca kuasa 2 di mana J kita akan dapat adalah 4.9 cm. Okey, kita dah ada jejari. Jadi, kita dah boleh cari lilitan. Di mana rumus lilitan adalah bersamaan dengan 2 pi J. Okey, 2 kita darabkan dengan pi 22/7. Kita darabkan dengan J, kita adalah 4.9. Okey, dan kita akan dapat 30.8 cm. Jadi, lilitan kita adalah 30.8 cm. Okey, seterusnya adalah menentukan panjang lengkuk suatu bulatan. Okey, lengkuk bulatan adalah merupakan sebahagian daripada lilitan bulatan. Lengkuk bulatan berkadaran dengan sudut pada pusat bulatan. Jadi, rumus untuk cari panjang lengkuk adalah panjang lengkuk dibahagikan dengan lilitan bulatan bersamaan dengan sudut pada pusat per dengan 360 darjah. Okey, maka rumus akhir kita adalah panjang lengkuk per dengan 2 pi J bersamaan dengan theta per dengan 360 darjah. Okey, contohnya rajah tersebut menunjukkan sebuah bulatan dengan jejari 14 cm dan berpusat di O. Hitung panjang lengkuk minor PQ yang mencangkung 60 darjah pada pusat. Tulis jawapan dalam 2 tempat perpuluhan. Okey, sekarang ni dia suruh kita cari lengkuk minor PQ. Lengkuk ini. Okey, yang pertama kita mesti tulis rumus dia dulu iaitu panjang lengkuk
per dengan lilitan bulatan iaitu 2 pi j bersamaan dengan theta per dengan 360 darjah. Okey, disebabkan kita nak cari panjang lengkuk, jadi kita mesti bawa 2 pi j ke belah kanan dan dia akan jadi darab iaitu panjang lengkuk. Okey, panjang lengkuk kita bersamaan dengan theta per dengan 360 darjah darab 2 pi j. Okey, sekarang ni kita masukkan theta kita adalah 60 darjah per dengan 360 darjah darab dengan 2 darab dengan pi kita adalah 22/7. Kita darabkan dengan j kita adalah 14. Okey, kita masukkan kesemua ini ke dalam kalkulator dan kita akan dapat 14.67 cm. Jadi panjang lengkuk kita adalah bersamaan dengan 14.67 cm. Okey, seterusnya adalah menentukan luas sektor bulatan di mana luas sektor bulatan merupakan rantau yang dibatasi oleh satu lengkuk dan dua jejari. Ini adalah jejari yang pertama, ini adalah jejari yang kedua dan ini adalah lengkuk. Okey. Dan ini adalah sektor bulatan kita. Okey. Luas sektor bulatan adalah berkadaran dengan luas bulatan di mana luas sektor bulatan akan dibahagikan dengan luas bulatan bersamaan dengan sudut pada pusat dibahagikan dengan 360 darjah. Jadi dia akan jadi luas sektor AOB. Luas sektor AOB ini akan dibahagikan dengan luas bulatan iaitu pi j kuasa 2 bersamaan dengan theta per dengan 360 darjah. Okey, contohnya rajah tersebut menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O dan jejari 21 mm. Hitung luas sektor minor MON. Okey, ini adalah sektor minor MON. So kita cari ini. Okey, yang pertama kita tulis rumus dia dulu iaitu luas sektor kita bahagikan dengan luas bulatan iaitu pi j kuasa 2 kita bersamaan dengan theta per dengan 360 darjah. Okey, disebabkan kita nak cari luas sektor jadi kita akan bawa pi j kuasa 2 ke belah kanan, dia akan jadi darab. Okey, luas sektor bersamaan dengan theta per dengan 360 darjah kita darab dengan pi j kuasa 2. Okey. Theta kita adalah 100 darjah. Kita bahagikan dengan 360 darjah. Kita darab dengan pi kita adalah 22/7. Kita darab dengan j kita adalah 21 mm kuasa 2. Okey, kita masukkan semua ni ke dalam kalkulator. Kita akan dapat bersamaan dengan 385 mm persegi. Okey, jadi luas sektor minor MON yang kita dapat adalah bersamaan dengan 385 mm persegi. Okey, seterusnya adalah 5.3.4 iaitu penyelesaian masalah. Contohnya, Majlis Bandaraya Melaka bersejarah bercadang membina sebuah taman rekreasi yang berbentuk segi empat tepat dengan panjangnya adalah 63 meter dan lebarnya adalah 58 meter. Setiap penjuru taman tersebut yang berbentuk sukuan bulatan berjejari 7 meter akan ditanam dengan pokok bunga dan di tengah-tengah taman akan dibina sebuah kolam ikan yang berbentuk bulat dengan diameter 28 meter. Kawasan yang lain akan ditanam dengan rumput kapet. Hitung luas kawasan yang ditanam dengan rumput kapet. Sekarang ini dia nak kita cari luas kawasan yang akan ditanam dengan rumput kapet iaitu dekat sini. Okey, ini. Dia nak suruh kita cari yang ini. Okey. Okey, untuk menyelesaikan masalah tadi, kita ada 4 langkah iaitu memahami masalah, merancang strategi, melaksanakan strategi dan akhir sekali adalah membuat kesimpulan. Okey, yang pertama, kita mesti senaraikan dulu apa yang kita dapat daripada soalan iaitu jejari sukuan bulatan adalah bersamaan dengan 7 meter dan taman berbentuk segi empat tepat di mana panjang adalah 63 meter dan lebar adalah 58 meter.
Okey, diameter kolam ikan adalah 28 meter dan dia suruh kita hitung luas kawasan yang ditanam dengan rumput kapet. Okey, dia nak suruh kita cari luas kawasan rumput kapet yang ni. Okey, dia nak suruh kita cari yang ini. Okey. Yang kedua adalah merancang strategi di mana kita mesti cari luas taman rekreasi iaitu panjang kita darabkan dengan lebar. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, kita mesti cari luas tanaman bunga iaitu 4 darab dengan 1/4 pi J kuasa 2. Kenapa 1/4? Sebab ianya adalah sukuan bulatan. Hanyalah sukuan bulatan. Okey, yang ketiga kita mesti cari luas kolam ikan iaitu pi J kuasa 2. Yang akhir sekali barulah kita cari kawasan yang ditanam dengan rumput kapet iaitu luas taman rekreasi kita tolakkan dengan luas tanaman bunga dan kita tolakkan dengan luas kolam ikan. Okey, seterusnya barulah kita melaksanakan strategi di mana kita cari luas taman rekreasi iaitu 58 kita darabkan dengan 63 kita akan dapat 3654 meter persegi. Okey, ini adalah luas taman rekreasi. Okey, seterusnya kita cari luas tanaman bunga di mana kita darabkan 4 sebab dia ada 4 tanaman bunga. 2, 3, 4. Okey, kita darabkan 4 darab dengan 1/4 darab pi J kuasa 2. 4 darab 1/4 kita boleh potong, dia akan jadi 1. Jadi, 1 darab pi J kuasa 2. Kita masukkan pi bersamaan dengan 22/7. Kita darabkan dengan J iaitu 7 kuasa 2. Okey. Kita masukkan ini dalam kalkulator kita akan dapat 154 meter persegi. Okey, jadi luas tanaman bunga adalah 154 meter persegi. Okey, seterusnya kita cari luas kolam ikan di mana luas kolam ikan adalah pi J kuasa 2. Okey, kita gantikan pi dengan 22/7, kita gantikan J dengan 14. Jadi, kita darabkan 22/7, kita darabkan dengan 14 kuasa 2, kita akan dapat 616 meter persegi. Okey, jadi luas kolam ikan adalah 616 meter persegi. Akhir sekali barulah kita membuat kesimpulan di mana kawasan yang ditanam dengan rumput kapet ialah kita tolakkan semua luas taman rekreasi, kita tolakkan dengan luas taman bunga, kita tolakkan dengan luas kolam ikan iaitu 3654 meter persegi tolak 154 meter persegi tolak 616 meter persegi. Kita masukkan dalam kalkulator kita dan kita akan dapat 2884 meter persegi. Jadi, luas kawasan rumput kapet kita adalah 2884 meter persegi. Okey. Okey, itu sahaja kelas untuk hari ini. Terima kasih.